Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam bab sebelah pembuatan perusahaan di video yang kedua saya, iaitu belanjawan modal. Topik ini diajar di semester 2 STPM atau tingkatan 6. Belanjawan modal merujuk kepada proses perancangan sumber modal, menilai dan menganalisis suatu projek pelaburan dan buat keputusan berkaitan dengan projek tersebut. Belanjawan modal melibatkan tempoh beberapa tahun, oleh itu keputusan yang hendak dibuat perlu diteliti. Belanjawan modal melibatkan usaha buat keputusan jangka panjang. Jadi maksud kat sini belanjawan modal adalah untuk pembuatan keputusan jangka panjang. Kaedah pembuatan keputusan dalam belanjawan modal adalah tempoh bayar balik, aliran tunai terdiskaun. Okey, saya akan bincangkan di video ini dua kaedah ini. Yang pertama, tempoh bayar balik. Kaedah ini mengukur masa yang diambil untuk memperoleh semua pelaburan asal. Aliran tunai masuk setiap tahun dijumlahkan sehingga sama dengan pelaburan asal dan keputusan akan diambil bagi projek pelaburan asalnya yang paling singkat. Rumus untuk mengira tempoh bayar balik adalah seperti berikut. Tempoh bayar balik sama dengan pelaburan asal bahagi dengan aliran tunai bersih tahunan. Yang kedua adalah aliran tunai terdiskaun. Okey, kaedah tempoh bayar balik mempunyai kekurangan, itu tidak mengambil kira keuntungan dalam buat keputusan dan tidak mengambil kira nilai masa wang. Nilai masa wang ni kita tahu RM50 tahun 1980-an tak sama dengan RM50 tahun 2020. Jadi nilai dia berbeza. Nilai masa wang pun memberi kesan. Aliran tunai terdiskaun mengukur aliran tunai masuk dan keluar yang dijangka berlaku pada masa depan. Kaedah nilai kini bersih termasuk dalam aliran tunai terdiskaun. Langkah-langkah menggunakan kaedah nilai kini. Yang pertama, sediakan jadual untuk menunjukkan aliran tunai setiap projek pelaburan. Pilih satu kadar diskaun untuk mendiskaunkan aliran tunai. Okey, biasanya kalau soalan dia akan beritahulah berapa kadar diskaun atau faktor diskaun dia. Hitung nilai kini bersih setiap tahun dengan cara aliran tunai bersih dan kadar faktor diskaun ditentukan. Jumlahkan nilai bersih bagi setiap projek pelaburan. Pilih projek pelaburan yang beri nilai kini bersih yang paling tinggi. Contoh 1. Syarikat Kontraktor Jaya terlibat dalam industri pembinaan. Maklumat tentang dua projek pelaburan baharu yang sedang dipertimbangkan oleh syarikat itu adalah seperti berikut. Okey, kita tengok ada dua projek, iaitu projek A dan projek B. Okey, pembelian lori di projek A RM230,000. Peralatan pembinaan untuk projek B RM240,000. Aliran tunai bersih tahunan RM35,000. Projek A, projek B RM40,000. Jangka hayat projek untuk projek A 9 tahun, projek B pun 9 tahun. Nilai sisa adalah nilai baki atau kadang-kadang panggil nilai scrap. Ya, dalam bahasa lain ni sisa atau nilai baki ni adalah nilai dia kita jual sebagai besi buruk. Okey, projek A adalah RM25,000, projek B RM5,000. Kos modal dia adalah 12%. Dekat sini kita akan guna dia, faktor diskaun dia adalah 12%. Okey, dikehendaki tentukan projek mana yang patut dipilih oleh syarikat Kontraktor Jaya jika syarikat menggunakan kaedah. Pertama, tempoh bayar balik. Yang kedua, nilai kini bersih. Okay, kita tengok jawapan. Mula-mula tempoh bayar balik. Rumus dia pelaburan asal bersih bagi aliran tunai bersih tahunan. Kita gantikan tempoh bayar balik bagi projek A RM230,000 bahagi RM35,000 dapat 6.57 tahun ataupun 6 tahun 7 bulan. Tempoh bayar balik projek B RM240,000 bahagi 40,000 dapat 6 tahun. Okey, keputusan dia projek B dipilih kerana tempoh bayar baliknya lebih pendek.
Okey, untuk yang kedua ni kita akan menggunakan jadual nilai kini ini. Okey, jadual nilai kini ini semasa menjawab soalan peperiksaan, kamu akan jumpa di muka surat belakang sekali. Okey, dia ada dua jadual. Yang pertama adalah jadual nilai kini. Yang bawah ni adalah jadual anuiti. Ada cara nak menggunakan dua-dua jadual ni. Nanti kita akan pergi dekat contoh. Okey, untuk nilai kini kita tengok dulu projek A. Saya tunjukkan dua bentuk jawapan ni. Ada sebab nanti saya beritahu sebab. Saya akan tunjukkan alternatif 1, saya akan tunjukkan alternatif 2. Okey, alternatif 1 ni kamu boleh buat untuk dia punya aliran tunai yang masuk di seragam. Dan aliran tunai 1 ni kalau tak seragam mesti guna aliran tunai 1. Kalau seragam boleh guna alternatif 1 dan alternatif 2. Okey, saya tunjukkan dulu alternatif 1 ataupun kadang dalam peperiksaan sebut V1 lah. Okey, yang ini nampak ni. Okey, kita buat. Jadual ni ada banyak bentuk. Kadang kamu tengok buku atau jawapan-jawapan soalan terlepas dia ada banyak bentuk. Saya bagi satu bentuk lah. Nanti dekat contoh yang lain saya akan tunjuk bentuk yang lain. Okey, kamu tengok ada butir, tahun, amount, faktor diskaun 20%, nilai kini. Okey, pelaburan tahun kosong. Okey, dia melabur jadi kita keluarkan wang negatif 230,000 jadi faktor diskaun dia adalah 1.0. Ini kamu tengok pada jadual. Oleh kerana ini alternatif 1, kamu tengok jadual yang atas jadual yang atas, tapi pada tahun kosong tak ada, jadi kamu kena tahulah dia 1.000 lah. Okey, kamu darabkan 230,000 darab dengan 1 dapat negatif 230,000 kurungan. Okey, aliran bersih tahunan tahun 1 35,000 dapat tengok di jadual yang pertama pada faktor diskaun 12% kamu dapat 0.8929, kamu darabkan dapat 31251.50. Okey, yang kedua 35,000. Semua tahun ni 35,000 lah. Saya tak payah baca lah. Dari 1 hingga 9, 35,000. Cuma faktor diskaun dia saja yang berbeza. Tahun yang 2, 0.7972. Kamu darabkan dapat 27902. Tahun ketiga, faktor diskaun 0.718 dapat 24913. Tahun yang keempat, 0.6355 dapat 2224.5. Okey, kamu teruskan sampai tahun 9. Ambil faktor diskaun di jadual yang pertama, salin, darabkan dengan amount dia, kamu akan dapat nilai kini. Lepas tu kamu masukkan nilai sisa tahun yang ke-9, 25,000, ambil faktor diskaun di jadual yang pertama, 0.3606 dapat 9015. Kamu cari nilai kini yang kurungan yang negatif, kamu campur semua yang positif, kamu akan dapat negatif 34,498. Jadi kat sini kita dapat tahu dia adalah negatif, negatif bukan positif. Okey, saya tunjukkan alternatif yang kedua. Kamu kalau aliran tunai seragam, kamu digalakkan buat alternatif yang kedua lah. Sebab alternatif kedua ni lebih menjimatkan masa kamu. Dan faktor diskaun dia kamu akan gunakan jadual yang nombor 2 yang di bawah, jadual annuity. Okey, pelaburan kosong, amount 230,000 negatif, darab faktor diskaun dia 1.0 dapat negatif 230. Aliran tunai aliran bersih tahunan 1 hingga 9. Nampak dia shortcut. Sebab dia seragam setiap tahun, kita boleh ambil dia terus sekali 35,000. Okey, angka 5.3282 ni kamu ambil di jadual yang bawah. Kamu tengok faktor diskaun pada tahun yang ke-9. Ada himpunan dia. Kamu ambil jadual yang kedua. Jadi kamu darabkan 30,000 darab 5.3282, kamu dapat 186,487. Nilai sisa tahun ke-9 25,000. Nilai sisa ni kamu jangan ambil jadual yang kedua, kamu ambil jadual yang pertama. Pada tahun yang ke-9 kamu dapat 0.3606, kamu darabkan 25,000 darab 0.3606, kamu dapat 9015. Lepas tu kamu cari nilai kini bersih, samalah negatif, tambahkan semua yang positif, kamu dapat negatif 34,498. Jadi nampak, kalau aliran tunai yang seragam, kamu digalakkan buat alternatif yang kedua, lebih menjimatkan masa. Tapi kalau aliran tunai tak seragam, jangan guna alternatif yang pertama. Jangan guna alternatif yang kedua. Kamu kena gunakan alternatif yang pertama. Kita tengok pula projek B.
Sama juga projek B pun ulang balik. Pelaburan tahun 1 masukkan 240,000, darab 1 dapat negatif 240,000. Aliran tunai bersih 1 hingga 9 dia 40,000. Masukkan faktor diskaun. Ini sebab alternatif yang pertama kita guna jadual yang pertama. Ambil yang pada kadar faktor diskaun dia 12%, salin daripada tahun 1 hingga 9, dapat angka nilai kini. Lepas nilai sisa pun sama, kau masukkan 5,000. Dapat ambil faktor diskaun pada tahun yang ke-9, darabkan dapat 1803. Kamu selesaikan nilai kini dapat 2509 negatif. Ini jalan panjang lah jalan panjang. Kalau aliran tunai tak seragam, kamu digalak guna alternatif yang pertama lah. Tapi kalau aliran tunai yang seragam macam ni, sebenarnya ambil masa lah kalau kamu buat ni. Okey, projek B alternatif yang kedua. Kalau aliran tunai seragam, kamu digalakkan buat alternatif yang kedua. Pada saya lebih menjimat masa. Okey, kamu tengok samalah macam tadi. Pelaburan tahun 1, 240,000. Faktor diskaun 1/0, jadi kamu darabkan dapat 240,000. Aliran tunai bersih terus saya buat 1 hingga 9. Sebab dia setiap tahun sama, 40,000. Ambil jadual yang nombor 2, dapat 5.3282. Kamu dapat 213,128. Lebih jimat masa kan. Okey, nilai sisa tahun 9 5,000. Ini kena ambil jadual yang pertama lah. 0.3606 darabkan 5,000 darab 0.3606 dapat 1803. Nilai kini bersih negatif 240,000 tambah dengan yang positif ni dapat negatif 25,069 juga negatif. Kamu tengok projek A pun dapat negatif, projek B pun dapat negatif. Keputusan syarikat tidak perlu memilih mana-mana projek kerana kedua projek punya nilai kini bersih negatif atau rugi. Nampak? Tadi kita tengok tempoh bayar balik, kita pilih satu projek kan, projek B. Tapi kamu tengok bila kita buat nilai kini, kita dapati dua-duanya memberi nilai kini negatif. Jadi kita tak boleh pilih negatif. Kalau negatif maksudnya kita rugi. Sebab apa kita ambil projek tu kalau dia merugikan kita. Jadi daripada nilai kini, kita tak terima mana-mana projek sebab dia negatif atau rugi. Okey, aliran tunai masuk tidak seragam. Okey, pertama aliran tunai masuk terdiskaun hanya boleh menggunakan alternatif 1 sahaja dan tak boleh alternatif 2. Okey, sebab dia aliran tunai yang tidak seragam setiap tahun, aliran tunai yang masuk tidak sama. Jadi tak boleh guna alternatif yang kedua, kena guna alternatif yang pertama. Jadi kita kena guna jadual satu lah, buat satu persatu. Memang ambil masa lah. 2. Contoh aliran tunai tidak seragam untuk tempoh bayar balik. Syarikat Musang King. Teringat durian sekarang musim durian. Musang King ni pun mahal juga harga dia. Syarikat Musang King Sdn Bhd membuat pelaburan asas banyak RM 218,400. Syarikat menjangkakan aliran tunai masuk atau penjimatan kos untuk tempoh 5 tahun akan datang ialah RM 540,000. Dengan corak aliran tunai masuk seperti berikut. Tahun 1 kamu tengok. Ini tak seragam ini contoh yang tak seragam. Okey, aliran tunai masuk dia 84,000, yang kedua, tahun kedua 66,000, tahun ketiga 60,000, yang tahun keempat 72,000, tahun kelima 48,000. Anda dikendaki mengira tempoh bayar balik bagi pelaburan di atas. Okey, kita tengok jawapan dia. Nampak bila tempoh bayar balik kita boleh guna rumus yang tadi lah kita kena buat jadual macam ni. Okey, kamu masukkan tahun penjimatan tunai, tunai kumpul, pelaburan bersih perlu dilibatkan pada akhir tahun. Okey, tahun kosong kita masukkan 218,400. Okey, tahun yang pertama 84,000, penjimatan kumpul dia 84, kamu tolakkan 218,400 tolak 84 dapat 134,400. Tahun yang kedua 66,000, campurkan dapat 150,000. Yang 84 tu campur dengan 46 dapat 150,000. Okey, jadi kamu dapat 218,400 tolak 150,000 dapat 68,400. Tahun yang ketiga 60,000, campurkan lagi dapat 210. Lepas tu 208 tolak 400, 210 dapat 8,400. Dia stop setakat tahun yang ketiga sebab dah tak boleh lagi sebab dah tak boleh tolak lagi lah. Okey, jadi setakat tahun yang ketiga, jadi tahun yang keempat 72,000, kita tulis je lah 282,000, tahun kelima 40,000, kita campurkan dapat 330,000. Dia stop setakat tahun yang ketiga.
Jadi tempoh bayar balik dia adalah 3 tahun. Kamu tambahkan dengan 8,400, kamu ambil pelaburan bersih tadi itu 8,400 bahagi dengan 72,000 pada tahun yang keempat punya penjimatan tunai, darab 1 tahun, kamu dapat 3,12 tahun ataupun 3 tahun 1/4 bulan. Nampak ada cara dia. Bila tak seragam, ada cara nak kira dia. Okay, faktor kualitatif dalam pembuatan keputusan bagi belanja modal. Kesan keputusan kepada pekerja. Kamu ambil kira pekerja, apa kesan dia? Motivasi, tak motivasi, ataupun dia rasa tertekan ke apa, kena fikirlah. Kesan keputusan kepada alam sekitar. Ni pencemaran ke apa pun kena ambil kira. Keputusan tak ada undang-undang kerajaan macam sekarang lockdown lockdown banyak kesan kepada perniagaan ramai banyak jenis perniagaan tak boleh berniaga. Bila tak boleh berniaga, kamu tahulah apa kesan dia. Kesan keputusan tak ada persaingan. Kamu tahu kita ada pesaing, jadi apa kesan dia? Kebaikan dan kelemahan. Yang pertama, kaedah tempoh bayar balik. Tengok kebaikan dahulu. Mudah difahami, mudah dihitung. Kita ganti rumus saja, senang kan? Dalam situasi modal terhad, projek yang cepat memberi pulangan adalah yang paling baik. Jadi kalau modal kamu sikit, terhad, lagi cepat dapat pulangan, lagi bagus. Yang ketiga, lebih fokus pada risiko pelaburan. Yang keempat, perbandingan boleh dibuat antara usia kegunaan aset dengan tempoh bayar balik. Projek dengan TBB yang lebih pendek berbanding dengan usia guna patut diterima. Okey, kelemahan ni tidak mengambil kira pulangan area masuk tunai serta mencapai pembelian. Lepas habis dia tak ambil kira. Tidak ambil kira nilai masa wang. Macam saya beritahu tadi, RM50 tahun 80 tak sama dengan RM50 tahun 2020. Barang yang dibeli pun dah berbeza. Okey, yang ketiga, tidak mengambil kira keuntungan. Tak nampak projek tu menguntungkan ke tak menguntungkan. Itu kelemahan dia. Kebaikan dan kelemahan kaedah nilai kini bersim. Kita tengok kebaikan dulu. Mengambil kira nilai kini wang. Ada nampaklah perubahan nilai wang tu. Nilai aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar ditentukan dibandingkan pada masa yang sama. Jika bandingan aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar boleh dibuat dengan adil. Memfokus kepada keberuntungan. Kelemahan dia, perhitungan lebih rumit. Kamu tengok kalau tak seragam, kau bayangkanlah kita nak buat satu persatu. Kalau setakat 9 tahun, okey lagi. Kalau 20-30 tahun, yang tak seragam tu kan, kerana perlu mengambil faktor diskaun. Betul, belum kira faktor diskaun lagi kan. Faktor diskaun pun sebenarnya faktor diskaun ni ada formula kita nak kira bagi menentukan nilai kini. Yang kedua, tidak mengambil kira risiko pelaburan. Okey, kita tengok latihan pertambahan yang pertama. Syarikat kosmetik berhad mengeluarkan sendiri produk kecantikan. Syarikat ini telah meletakkan kadar pulangan kendaki ialah 12% dan sedang pertimbangan cadangan untuk beli sebuah mesin. Syarikat mempunyai pilihan berikut. 1. Mesin X yang berharga RM15,000 dan boleh digunakan selama 8 tahun. Nilai scrap atau nilai sisa atau nilai baki lah. Yang sebut pada hujung tahun ke-8 ialah RM1,000. Penjimatan kos melalui penggunaan mesin ini berjumlah RM3,000. Mesin Y berharga RM33,000 dan tiada nilai scrap. Mesin ini mampu menjana alih tunai masuk sebanyak RM6,000 selama 10 tahun. Dikendaki, yang pertama, hitung nilai kini bersih mesin X dan mesin Y. Tentukan mesin yang mana perlu dibeli oleh syarikat kosmetik berhad. Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh syarikat kosmetik berhad bagi membuat keputusan dalam satu PR. Kita tengok jawapan dia. Sebab dia aliran tunai seragam, saya gunakan alternatif yang kedua. Nak tahu alternatif kedua, kamu rujuklah penerangan saya di awal tadi. Okey, mesin X, tengok ni. Pelaburan kosong, negatif RM15,000, jumlah amount dia, faktor diskaun 1, darabkan dapat negatif RM15,000. Penjimatan tahun, sebab soalan ni sebut penjimatan tahunan, saya guna penjimatan tahunan 1 hingga 8 tahun. Okey, dia RM3,000 setiap tahun. Jadi saya ambil dekat jadual annuity, jadual yang kedua. Dapat 49676, dapat 14,902.8. Nilai sisa 8. 1,000, faktor diskaun saya ambil jadual yang pertama, darabkan dapat 4039 dan nilai kini bersih dia kamu negatif tambah dengan yang positif dapat 306.70.
Okey, mesin X pun sama, kita ulang balik yang sama pelaburan tahun kosong, negatif 33,000 darab 1,00. Dan yang tahun kosong kamu kena tahu nilai dia 1,00. Darabkan dapat negatif 3,000. Penjimatan tahun 1 hingga 10, 6,000. Faktor diskaun saya ambil jadual yang kedua, 5.6502. Dapat nilai kini 33,901, 20. Nilai sisa tahun 10 tak ada, kosong. Jadi nilai kini bersih dia 901, 20. Keputusan syarikat akan milih mesin Y sebab nilai kini bersihnya lebih tinggi. Okey, dua faktor kualitatif. Perkhidmatan lepas jualan seperti servis mesin ada disediakan, mudah mendapat alat ganti dan lain-lain. Faktor alam sekitar, pastikan mesin tidak mencemarkan alam sekitar. Kemahiran menggunakan mesin, pastikan pekerja diberi latihan untuk menggunakan mesin yang dibeli oleh syarikat yang menjual mesin tersebut. Penggunaan alternatif, dia minta dua faktor, saya bagi lebih lah. Okey, tapi pastikan dua yang terawal betul sebab penandaan pada dua yang terawal. Penggunaan alternatif, mesin tersebut boleh digunakan untuk tujuan-tujuan. Latihan tambahan 2, syarikat Healthy berhak mengeluarkan baju sukan jenama sport. Syarikat ini merancang untuk meningkatkan pengeluaran produknya sebanyak 60% pada tahun hadapan. Bagi mencapai sasaran yang ditetapkan, syarikat bercadang untuk beli sebuah mesin tambahan. Syarikat mempunyai dua pilihan. Yang pertama, mesin A yang berharga RM180,000 dan punya jangka hayat selama 4 tahun. Mesin B yang berharga RM240,000 dan punya jangka hayat selama 6 tahun. Kedua mesin tidak punya nilai scrap pada hujung jangka hayat, tak ada nilai sisa, tak ada nilai scrap. Ramalan syarikat bagi aliran tunai operasi setelah mengambil kira kos penyelenggaraan untuk setiap mesin adalah seperti berikut. Tahun yang pertama, mesin A RM30,000, mesin B RM60,000. Tahun 2, mesin A RM80,000, mesin B RM100,000. Tahun ketiga, mesin A RM90,000, mesin B RM120,000. Tahun keempat, mesin A RM110,000, mesin B RM80,000. Tahun kelima, mesin A dah tak ada. Mesin B RM70,000. Tahun ke-6 bersama mesin A tak ada, mesin B ada RM40,000. Syarikat menjangkakan kos penyelenggaraan mesin A untuk setiap tahun ialah RM10,000. Sementara kos penyelenggaraan mesin B dijangka sebanyak RM15,000 setiap tahun. Kos modal bagi kedua mesin ialah 12%. Dikendaki berdasarkan penghitungan nilai kini bersih, cadangkan kepada pihak pengurusan syarikat mesin manakah yang patut dibeli. Okey, kita tengok jawapan nilai kini bersih mesin A. Okey, yang ini saya guna jadual yang bentuk lain, bukan macam yang saya bincang tadi. Saja saya nak beritahu kamu bahawa ada banyak bentuk jadual, bukan satu bentuk sahaja. Jadi kamu jangan rasa mesti benda ni tak, dia ada banyak bentuk. Mana-mana bentuk yang betul boleh diterima. Ini saya saja buat bentuk yang lain. Okey, tahun ada aliran tunai keluar untuk tahun kosong RM180,000. Tak ada aliran tunai masuk, jadi aliran tunai bersih negatif RM180,000. Darab dengan faktor diskaun adalah 1, dapat RM180,000. Ini kamu kena rujuk dekat jadual lah. Sebab dekat sini dia tak seragam. Okey, bila tak seragam kita kena guna jadual yang pertama tadi, yang atas. Tahun yang pertama, aliran tunai masuk RM30,000, jadi aliran tunai bersih RM30,000 darab dengan 0.8929 di jadual yang pertama tadi. Jadual nilai kini kamu akan dapat di belakang soalan bila jawab lesen nanti. Darabkan dapat RM26,787. Tahun yang kedua, aliran tunai masuk RM80,000, aliran tunai bersih RM80,000. Faktor diskaun 0.7972. Darabkan dapat RM63,376. Tahun yang ketiga, aliran tunai masuk RM90,000. Aliran tunai bersih RM90,000, faktor diskaun dia 0.7118, dapat RM64,062. Tahun yang keempat, aliran tunai masuk RM110,000, aliran tunai bersih pun samalah RM110,000, dapat faktor diskaun dia, faktor diskaun kami jadual yang pertama tadilah 0.6355, darabkan dapat RM69,905, jadi nilai kini bersih dia adalah RM44,530. Okey, mesin B ni sampai tahun yang ke-6 lah. Ulang balik.
Tahun kosong RM240,000, yang anda benda bersih RM240,000, faktor diskaun 1 dapat RM240,000 negatif. Tahun yang pertama RM60,000 dan faktor diskaun 53. Kamu terus kalau sampai tahun yang ke-6. Okey, darabkan dengan faktor diskaun dapat dia jadual yang pertama. Sebab kita guna jadual pertama, saya ulang balik sebab dia tak seragam. Aliran tunai masuk tak seragam. Tak boleh buat ringkas macam alternatif yang kedua lah. Kena guna alternatif pertama, buat satu persatu, guna jadual yang pertama di jadual nilai kini. Okey, selesaikan, dapat nilai kini bersih 89,532. Keputusan mesin B patut dipilih kerana nilai kini bersihnya lebih tinggi. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.